Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sementara kita menantikan sahabat-sahabat kita yang lain untuk mula masuk ke majlis kita pada pagi ini, sama-sama kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di pagi Jumaat yang diberkati oleh Allah Ta'ala, Sayyidul Ayyam, hari raya dalam mingguan bagi umat Islam, yang mana kita sangat-sangat dituntut untuk kita memperbanyakkan salawat dan salam kita ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu salawat yang kita rafakkan, yang kita sembahkan, yang kita berikan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala akan balas dengan 10 rahmat. Satu rahmatnya sahaja sudah mencukupi untuk menaungi kita, untuk memberi bantuan kepada kita dalam rahmatnya. Apatah lagi dengan 10 rahmat, dengan 100 rahmat, dengan 1000 rahmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita hidup mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sama-sama kita berselawat ke atas Nabi, insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dapat kita bersama-sama lagi pada pagi ini, kapsul 15 minit, siri yang ke-33. Kita berada pada bab yang ke-8 daripada pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini, amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkatan, dapat kenal, dapat bahagian daripada syafaat baginda Rasul dengan sedikit usaha kita untuk kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Tirmizi rahimahullah.
Yang baru masuk join kita pada pagi ni, ahlan wa sahlan, salam Jumaah Mubarakah. Saya menjawab juga salam daripada sahabat-sahabat yang baru masuk dalam majlis kita pada pagi ni. Kak Elvira, Kak Norashima, Kak Basitah ni, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita dapat rahmat, dapat kesejahteraan, dapat berkat dan juga keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Hadis yang ke-56 pada hari ini, babu maja'a fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang cerita tentang pakaian baginda Rasul. Semalam kita dah baca 2 hadis, sebenarnya 57 hari ini. Okey, 56 betul. Kita dah cerita sedikit sebanyak semalam tentang Sayyidatina Ummu Salamah yang meriwayatkan hadis. Hari ini kita sambung hadis yang ke-56 dan seterusnya. Wabihi ilaihi qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Al-Fadl ibn Musa an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdullah bin Buraidah an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, pakaian yang paling digemari oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah al-gamis. Qamis. Di sini ditulis gamis, kita pun panggil gamis juga. Ini qaf ini apa namanya, qaful Arab. Orang Arab sebahagiannya dengan lahjahnya mereka menyebut qaf dengan ga. Jadi kalau qamis jadi gamis, ga, qa tu jadi ga. Ya. Contoh kita ke Mekah, kita ke Yaman, di Saudi, di Yaman mereka pakai qaful Arab ni. Bunyi qaf dibaca dengan ga. Kalau kita nak tanya mana hotel kadar kadar, hotel sekian-sekian mana, kalau kita tanya, kita nak tanya dekat ke jauh? Dekat dalam bahasa Arab qaribun, qarib, qaf ra ya ba, qarib. Jadi bila tanya tu biasa kita tanya qarib wala ba'id, dekat ke jauh ni hotel ni. Jadi di sana kalau sebut qarib, itu bahasa fushah lah, bahasa lancar lah. Tapi kalau bahasa orang tempatan, mereka akan sebut qaf dengan ga. Jadi bila kita tanya tu nampak macam orang tempatan lah, nampaklah bunyi lama lah dah duduk Mekah kan. Jadi tak tipulah kan. Ana sakin huna tamaniyata sanawat. Aku duduk sini 8 tahun dah. Kan. Jadi bahasa pun dah pakai bahasa bahasa pasar mereka lah. Jadi mereka gunakan qaful Arab. Bila tanya qarib wala ba'id, kita akan tanya garib kan. Garib wala ba'id, garib tu qarib lah. Jadi tukar bunyi dia, qaf tu jadi bunyi ga. Okey. Di sini gamis ni qamis lah sebenarnya. Qamis ni baju kemeja yang telah kita syarahkan semalam, baju yang ada poket. Yang ini bukanlah, ni t-shirt kan. Tapi masih lagi dianggap sebagai gamis. Cuma dia boleh seluk masuk lah. Boleh seluk masuk. Biasanya ada belahan. Ada belahan pada bahagian leher. Itu disebut sebagai gamis. Dan kebanyakan daripada gamis ini, gamisnya Nabi, labuhnya melebihi daripada lutut. Melebihi daripada lutut. Atau boleh kita kata sekarang ni jubah lah. Jadi jubah itu adalah pakaian favoritnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita pakai jubah, maka kita niatkan ittiba' kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khususnya hari Jumaat. Hari Jumaat pakai niat ikut Nabi. Nabi pula anjurkan kita hari Jumaat pakai putih. Maka kita pun pakai putih kerana ikut sunnah Nabi, pakai pula gamis kerana dua double lah, kerana Nabi favorite, ahabbu thiyabi ila Rasulillah, yang paling digemari oleh baginda Rasul adalah gamis. Dan kita faham bagaimana orang yang mencintai, yang kita sebut muhibbin, dia akan berusaha untuk mencintai sesuatu yang dicintai oleh orang yang dia cintai. Itu konsep orang bercinta. Kan orang bercinta, apa yang kekasih dia suka, dia akan suka. Kan kekasih dia suka sangat warna pink. Jadi dia akan, bila nak jumpa kekasih dia, dia akan pakai warna pink supaya menggembirakan kekasih dia. Dia ikutlah.
nak pakai sedondon, nak pakai sesuatu yang digemari ataupun disukai oleh kekasih dia. Jadi begitulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila kita tahu bahawa Nabi favorite Nabi pakai jubah, maka kita pakailah kerana cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikut tu hanya kerana cintalah. Hanya kerana cinta. Walaupun sebahagian orang kata jubah ni dah jadi adat aja, dia baju orang Arab aja. Baju orang Arab jadi jubah ni adat aja. Kalau kira jubah ni Abu Lahab pun pakai jubah. Jangan kira macam tu. Kita tak nak tengok yang Abu Lahab pakai. Kita tengok yang Nabi pakai. Kita pakai jubah bukan sebab ikut Abu Lahab. Kita pakai jubah kerana kita tahu ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Kerana Nabi, favorite Nabi tu, kita tak pernah heran pun pada orang yang kita benci ataupun orang yang tak ada kaitan dengan kekasih kita. Bahkan orang yang dibenci, selagi boleh kita akan menjauhi, kan? Yang kita nak ikut tu bukan kerana Arabnya, tapi kerana Nabinya. Nabi buat macam tu, maka yang kita ikut, kita ittiba adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bila pakai jubah, walaupun dia sekadar pakaian orang Arab, diniatkan aku buat ni kerana aku tahu bahawa ini adalah favourite-nya pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang berikutnya, wa bihi ilahi qala haddatsana Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi qala haddatsana Abu Tumailah an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdullah bin Buraidah an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-qamis. Di sini hadis yang ketiga ni ada penambahan perkataan yalbasuhu, yang maksudnya pakaian yang paling digemari oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah, di sini dalam terjemahan tak tulis yalbasuhu, maksudnya yang Nabi pakai. Yang Nabi pakai, pakaian yang favorite yang dipakai oleh Nabi, yalbasuhu, ada tambah lafaz yang dipakai, itu adalah al-gamis. Seterusnya, wabihi ilaihi qala hakadha qala Ziyad bin Ayyub fi hadithihi an Abdullah bin Buraidah an ummi Salamah wa hakadha rawa ghairu wahidin an Abi Tumailah mithlu riwayat Ziyad bin Ayyub wa Abu Tumailah yazid fi hadzal hadith an ummihi wa huwa asah. Ini Imam Tirmizi syarahkan sedikit berkenaan dengan hadis inilah. Ziyad bin Ayyub telah berkata pada hadisnya daripada Abdullah bin Buraidah, daripada ibunya, daripada Ummu Salamah. Begitu juga diriwayatkan perawi lain selainnya. Ini sedikit bahagian syarah bab perawi daripada Abi Tumailah sebagaimana diriwayatkan oleh Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi. Manakala Abu Tumailah menambah pada hadis ini daripada ibunya, maknanya dia ambil daripada ibunya, dan itulah yang asah, yang paling sahih daripada riwayat. Tak apalah, ini ilmu riwayat, ini muhaddis punya kerjalah. Kita nak ambil dirayah lebih kefahaman kita berkenaan dengan hadis-hadis ini. Terakhir untuk pagi ini, wabihi ilahi qala hadatsana Abdullah bin Muhammad bin al-Hajjaj qala hadatsana Muadz bin Hisham qala hadatsani abi an Budail ya'ni ibn Maisarah al-Uqaili an Syahri bin Haushab an Asma binti Yazid qalat kana kummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ar-rusakh. Daripada Asma binti Yazid radhiyallahu anha berkata, lengan baju gamis kemeja baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mencapai pergelangan tangan. Allah. Kita cuba tengok tuan-tuan, cerita pasal apa hadis ni? Hadis, kita bila bayangkan hadis ini sumber perundangan, hadis ini adalah wahyu daripada Allah Taala. Hadis ini adalah perkara-perkara besar dalam agama. Tapi bila kita tengok isi kandungannya, Asma binti Yazid radhiyallahu anha berkata, lengan baju Nabi sampai pergelangan tangan. Cerita apa hadis ni tuan-tuan? Cerita lengan. Cerita lengan. Jadi sebenarnya kalau kita fikir-fikirkan, dunia apa yang diduduki oleh para sahabat, sehingga perkara yang berkaitan dengan Nabi, lengan ni. Kalau kita fikir cerita pasal lengan baju Nabi ada bawa kepada kesejahteraan umat ke? Maksudnya ada bawa pada pembangunan ke? Ada bawa cerita lengan baju, adakah kita rasa directly dia akan bawa kita cerita akhirat? Lengan baju Nabi sampai mana? Pergelangan tangan. Rusak ni apa? Rusak ni antara tapak tangan dengan zira'. Bainal kaf waz zira'. Ini zira', ini kaf. Tapak tangan. Jadi antara dia sini, pergelangan. Jadi lengan baju Nabi adalah sampai kepada
pergelangan. Nanti kita bahaskan juga, berkancing ke, tidak ke, lepas ke, yang tu akan dibahaskan kemudian. Tapi lengan baju Nabi sampai sini. Kalau melebihi pun lebih kurang dalam setengah tangan sahaja. Kalau lebih daripada jari, Nabi akan potong. Jadi tak adalah sampai apa namanya macam Dracula kan. Baju lebih-lebih lah, mengelebih. Tak sampai kepada pergelangan tangan. Sama ada kancing ataupun tak kancing. Tapi macam lengan baju kita lah. Macam ni lah. Sampai pada pergelangan tangan. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apakah dunia yang diduduk oleh para sahabat? Sehingga mereka melihat pergelangan tangan ataupun baju Nabi sampai pergelangan tangan pun mereka riwayatkan dalam hadis dan mereka sampaikan kepada orang lain. Nak bagi tahu kepada kita sebenarnya, ini adalah satu hubungan kecintaan di antara orang yang mencinta dengan orang yang dicintai. Maka setiap sesuatu yang berkaitan dengan kekasih kita tidak ada yang remeh. Walaupun orang lain meremehkannya. Orang lain kata, lengan baju pun nak cerita. Tapi bagi kita tidak. Kerana dia adalah kekasih kita. Setiap sesuatu yang ada pada kekasih kita tidak pernah ada yang remeh bagi orang yang mencinta. Maka walaupun perbahasannya lengan, tapi perbahasan lengan itu membawa kepada satu momen yang ada dalam diri sahabat yang mereka ingat, itu pandangan mereka pada baginda Rasul, itu yang aku nampak baju yang Nabi sering pakai, itu yang kulihat akan sifat pakaian yang pernah menempel di tubuh baginda SAW, dan itu menjadi kenangan yang sentiasa berputar-putar di ingatan mereka terhadap kekasih, iaitulah baginda Rasul SAW. Maka mereka riwayatkan, dan yang mengambil hadis pula tidak jemu mendengarnya. Setiap apa sesuatu yang ada berkaitan dengan Nabi, tolong cerita pada aku. Jadi kita kena ambil akhlaknya para sahabat, akhlaknya para muhaddithin, para ruwat al-hadis, perawi-perawi hadis ini, di mana setiap sesuatu yang ada sahaja kaitan dengan Rasulullah, itu sepatutnya akan membawa kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan itulah adanya logo ni kan. Adanya logo ni. Tak tahu nampak ke tak. Logo capal. Logo capal ni sepatutnya yang diingat tu bukannya seliparnya tu. Yang kedudukannya hanyalah terletak di bawah tapak kaki. Tapi bila setiap kali kita melihat kepada logo itu, teringat kita, Allah hari ni tak berselawat lagi. Ya Allah, teringinnya aku nak jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, macam mana aku besok syafaat Nabi boleh dapat ke tidak hari akhirat? Dosa banyak, hiruk pikuk kehidupan. Ya Allah, aku gundah gulana, tak berapa tenang. Ya Allah, ingatkan aku kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa nakkan umatnya masuk syurga. Jadi simbol, logo, ingatan sesuatu perkara yang ada kaitan momen yang dibawa kepada baginda Rasul, maka itu adalah baik. Kita tengok jubah teringat, Nabi suka pakai jubah, kita pun pakai jubah ikut Nabi. Kita tengok selipar kita tengok ada kiri ada kanan, sebelah kiri kanan. Kita nak masuk kaki, Nabi masuk selipar kaki kanan dulu. Walaupun tengok selipar, ingat kepada Rasulullah SAW, itu baik. Maka dia pun menyarungkan dengan kaki kanan dan dia niat untuk itibak sunnah, ikut kepada sunnah jalan yang dilakukan oleh baginda SAW. Hari ni banyak sangat sunnah hari Jumaat boleh dibuat. Baca surah Kahfi, potong kuku, trim misai, janggut, kemudian pakai wangi-wangian, bersihkan badan, potong bulu-bulu yang tak berkenaan, bulu ari-ari, bulu ketiak. Jadi banyak sangat bersihkan diri. Itu adalah bahagian daripada sunnah-sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat daripada untuk kita contohi. Maka orang yang sentiasa ingat pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tengok ketip kuku pun dia ingat, hari Jumaat ketip kuku. Hari Jumaat ketik kuku, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup setakat itu. Kita akan lihat. Kita harapkan agar Allah Taala memberikan kita sedikit bahagian daripada percikan daripada mahabbahnya para sahabat terhadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga bagi kita terhadap baginda Rasul tidak ada perkara yang kita remehkan dalam kehidupan kita, jika apa pun saja yang berkaitan dengan
Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang boleh membawa kita kepada mahabbatur rasul, kepada cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Insya-Allah kita jumpa lagi pada hari Isnin nanti insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.